Menteri sekalian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin bertanya. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai akta lapuk yang cuba dilupuskan oleh pihak kementerian. Saya nak bertanya mengenai akta baru. Bagaimana juga Kota Melaka tadi. Di hari pertama perbahasan Parlimen, iaitu pada 21 bulan Oktober, sebelum Yang Berhormat larut membuat perbahasannya, saya telah membangkitkan kepada speaker pada masa itu, timbalan speaker, satu perenggan yang terdapat di dalam teks ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet, iaitu perenggan 255 pada muka surat 119 dalam handset. Saya merujuk pada handset sekarang ni. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, saya tidak pasti secara sengaja ataupun tidak sengaja telah tidak membacakan satu para yang berbunyi kerajaan akan menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Pesalah dikehendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah bertanya dalam perbahasan saya dalam Dewan ini, apakah justifikasi ataupun konten bentuk akta yang hendak dibuat ini dan apa relevansinya? Dan yang kedua, sehubungan dengan itu, saya juga bertanya, isu yang sekarang ini berlega di dalam masyarakat, isu addendum, isu yang melibatkan tidak lain bekas Presiden Yang Berhormat Menteri, berkaitan dengan satu affidavit yang dibuat di mahkamah oleh tidak lain Presiden Yang Berhormat Menteri sekarang ini, yang mengatakan semasa proses pengampunan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri, iaitu kita semua tahu bekas Pekan, dikatakan ada satu addendum dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa ni jeletung jangan sebut, jangan marah saya sebut Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan perkara 42 ya. Hanya Agong saja boleh bagi pengampunan. Saya terpaksa sebut. Dikatakan ada addendum yang mengatakan bahawa pengampunan itu melibatkan suatu tahanan alternatif, iaitu tahanan di dalam rumah. Sekarang ini, isu ini saya nak bertanya kepada Menteri, inilah masanya, adakah addendum ini wujud sebagaimana yang disebut dalam affidavit Yang Berhormat Bagan Datuk dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Cuma saya nak qualifykan, adakah ini isu baru ini telah boleh dibincangkan? Saya telah sebut dalam ni. Okay. Saya rasa inilah masanya Yang Berhormat Menteri menjelaskan kepada ini. Okey, silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Melaka dengan Yang Berhormat Kota Baru. Dua-dua daripada kota. Tapi bukan Yang Berhormat Kota Tinggi. Saya nak jawab, saya ucap terima kasih pada soalan kepada Yang Berhormat Kota Melaka. Saya nak jawab dalam bab rasuah. Harapan daripada Kerajaan Madani insya-Allah pada tahun 2025 Freedom of Information Act tu dapat dibawa kepada Parlimen. Tetapi yang sangat-sangat penting ialah semasa Komisioner kepada SPRM bersama saya dalam mesyuarat International Anti-Corruption Academy Assembly of Parties di Vienna baru-baru ini, beliau dalam ucapan telah menyebut tentang isu berkenaan dengan komitmen kerajaan, itu National Anti-Corruption Strategy 2024 NASA, pengenalan pindaan kepada beberapa akta, iaitu Akta Kebebasan Maklumat, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan Akta Pemegang Amanah dan Akta Pemegang Amanah juga. Bagi saya ini satu pendekatan yang sangat-sangat relevan kerana ia menunjukkan komitmen suara seiring daripada pihak eksekutif melalui front bench dan juga agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara ini. Jadi komitmen itu memang ada dan saya pun memang berharap insya-Allah untuk memberikan pencapaian kepada apa yang disebut sebagai komitmen peringkat National Anti-Corruption Strategy 2024-2025, kita perlu mempunyai beberapa akta ini dipindah bersama supaya memberikan keyakinan kepada mereka yang mahu memberikan laporan dan seterusnya. Yang Berhormat Kota Baru, saya pun ucap terima kasihlah soalan pada Yang Berhormat pertama sekali berkenaan dengan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri
dan juga berkenaan dengan SOSMA yang ditanyakan oleh Yang Berhormat. Saya minta maaf Tan Sri Yang Dipertua dan juga pada Yang Berhormat sebab kedua-duanya boleh dijawab hanya oleh Menteri Dalam Negeri. Saya tidak bertanggungjawab kepada isu tentang pindaan kepada akta penjara ke ataupun wujudnya akta baru untuk tahanan di rumah, dan berkenaan dengan SOSMA juga saya tidak bertanggungjawab. Dan saya rasa dan saya percaya pada esok harilah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri akan menjawab, dan saya harap Yang Berhormat boleh tanya dia soalan yang sama. Keduanya, sekejap, Yang Berhormat. keduanya Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang akan bertanggungjawab kepada AGC, Attorney General's Chambers. Attorney General, Peguam Negara adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum tadi? Saya agak keliru Yang Berhormat dulu pun Menteri Undang-Undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor pada Yang Berhormat? Is that what you're making assumption? Ya. Kita boleh mendapatkan maklumat daripada Saya minta Peguam maaf Negara. Yang Berhormat, dalam kajian madani saya menteri yang bertanggungjawab undang-undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara, dan saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan sebab menteri bertanggungjawab sekretariat kepada kes yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Wilayah. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan, sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal Yang daripada Berhormat saya. tak perlu berhelah lah. Tidak. Kita Apa hela Attorney dia? General dan juga Hela dia CJ Yang Berhormat sebab adalah di bawah Menteri maknanya, Undang-Undang. Maknanya dengan izin, Yang Berhormat mengaku you are admitting you did give direction to the Attorney General when you the minister. Direction. Betul tak? Kita baru buat tuduhan, Tapi Speaker. kajian madani tidak. Minta Mana maaf boleh Yang buat Berhormat. tuduhan? Kajian madani. Duduklah Macai. Macai, duduk Macai. Siapa lagi kalau Siapa tidak Macai? Menteri Undang-Undang? Awaklah Macai, anak buah. Bertanggungjawab kepada Speaker. agensi dan judiciary. Speaker, Okey. Speaker, saya minta besok. Kalau tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Senang saja. Baik. Speaker, Baik. Speaker, saya minta besok tolong tarik balik kenyataan Besok kata apa Macai. tadi? Macai. Saya kata Macai. Dulu dia pernah kata Macai kat kita orang. Bila? Tidak pernah. Pernah dia kata anak buah makna dia. Jadi saya gunakan Macai anak buah. Saya minta besok tarik balik. Macai itu apa Awak dia? juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa Macai apa. Okey. Kenapa guna? Jadi Kalau tak tahu kenapa guna? Saya Besut. gunakan perkataan Macai, maksudnya pengikut. Besut ungkapkan perkataan yang Besut tak tahu apa makna dia. Nah, pengikut. Apa punya standard hakim? Jelutong, let me finish. Dengar dulu. Besut, saya ulang soalan saya. Besut, pada saya Besut, adalah- when I'm talking to you, you listen to me. Ya. When I am talking to you, you listen to me. Okey, saya dengar. Okey. Do you understand what is the meaning of Macai? Saya faham. Apa dia Macai itu? Pengikut. Ha? Pengikut. Pengikut. Ya. Okey, itu yang you faham. Ya, saya faham. Tapi masalahnya saya Bukan pernah tapi. diucapkan I am oleh asking Macai. you one simple question. I need one simple answer. Do you understand what is it all about? Saya faham. Macai. Tapi pernah dikatakan oleh Jelutong Besut. mengatakan Jawab. Macai. Besut. Faham tak anda itu Macai itu apa? Macai pengikut. Cukup. Pengikut saja. Duduk. Tak payah apa jawab. yang disebut macam- Besut. Duduk. Saya dah faham dah. Duduk. Anak buah Besut. Duduk. Menteri, teruskan.